di waktu petang di Gelang Serai. Salam semua, kita bertemu lagi. Semoga semuanya sihat. Di bahagian yang ke-11, aku ada menyebut tentang tanah lapang di Barik Hitam. Ini rumah kawanku. Tanah lapang ini betul-betul di depan rumahnya dengan bahagian belakang kedai kopi dan kedai abu. Tempat van-van bergerak berhenti. Seminggu sekali ada 2 perkhidmatan van bergerak berada di tanah lapang ini pada waktu pagi, pada hari yang berlainan. Van ini menyediakan khidmat percuma kepada penduduk-penduduk di Gelang Serai. Van mobil ini datang dari jam 8 pagi hingga tengah hari, pada hari Isnin dan lagi satu pada hari Jumaat, kalau tak silap. Sebab dah terlalu lama, aku ingat-ingat lupa. Ketika itu aku di darjah 2. Suatu pagi cuti sekolah, Esa mengajak aku ke Barik Hitam kerana dia hendak mengambil ubat batuk percuma di mobile klinik. Aku pantang diajak, selalu saja setuju sebab aku suka merayau dan nak tahu sesuatu perkara. Aku fikir perkara-perkara yang aku buat tak salah walaupun kena marah, suka merayau. Klinik bergerak atau mobile klinik datang pada hari Jumaat. Hanya seorang petugas terlatih yang melayan orang-orang yang datang untuk ambil ubat. Yang aku ingat, tidak ada doktor atau nurse. Ramai juga orang-orang tua dan budak-budak beratur untuk ambil ubat. Kebanyakan mereka ambil ubat demam, batuk, gatal-gatal, kudis, sakit-sakit biasalah. Kata Esa, kau dah ikut, beraturlah sekali minta ubat. Aku tak sakit, nak minta ubat apa? Bilanglah kau nak ubat kutu. Aku tak ada kutu lah, kata Esa. Cakap saja, dia tak tengok pun. Minta ubat, lepas tu boleh kasih siapa-siapa kawan yang ada kutu. Selepas Esa, sampai giliranku. Aku pun naik tangga dan beritahu, aku nak ubat kutu. Masih ingat lagi kata pegawai itu. Nah, ambil ubat ni. Malam-malam sebelum tidur sapu rata-rata ubat cecair ini ke seluruh kepala. Lepas tu bungkus kepala dengan tuala. Besok pagi basuh kepala bersih-bersih. Aku tercengang dan angguk tanda faham. Aku tengok ramai juga budak-budak ambil ubat kudis dan ubat kutu waktu itu. Disebabkan percuma ambil saja ubat itu. Orang tua-tua pula ambil ubat demam dan ubat batuk. Kalau tak silap, hari Isnin di tempat ini juga datang pula van perpustakaan atau mobile library. Di van library ini ada seorang saja yang bertugas. Buku-buku bahasa Inggeris tak berapa banyak, tapi untuk budak besar. Buku-buku untuk budak kecil seperti aku sangat sedikit. Baik buku Melayu maupun buku Inggeris untuk budak kecil sudah pun habis aku baca kerana sangat sedikit untuk budak sekolah rendah. Tak ada buku-buku baru. Semua buku Melayu dah kuning-kuning kertasnya. Buku-buku itu boleh dipinjam dan dibaca di situ. Satu buku cerita yang aku masih ingat sampai sekarang ialah buku cerita Awang Kenit. Beberapa kali datang dah tak ada yang boleh dibaca. Kalau nak baca buku lain, kena pergi ke Perpustakaan Nasional di Stamford Road. Jauh di bandar. Tak ada siapa yang nak bawa. Ini perpustakaan di Stamford Road.
Berbeza sekali dengan perpustakaan sekarang. Di setiap estet perumahan ada perpustakaan nasional. Itu pun dah cukup besar. Kalau nak lagi besar, pergilah ke Perpustakaan Nasional di Victoria Street. Ini gambar National Library yang terbesar. Ini pula kedai kopi bahagian depan. Sebelah kedai kopi ini pula ada kedai runcit Mulberry, iaitu kedai Abu. Setiap pagi di ruang lapang depan kedainya disewakan kepada orang menjual nasi. Penjualnya orang panggil Wak Juneng yang popular di Gelang. Dia menjual nasi bungkus, iaitu nasi jengganan, nasi rawon, nasi ramas. Setiap pagi ramai orang beratur membeli nasi bungkus untuk dibawa bekal ke tempat kerja atau untuk sarapan. Bersebelahan meja Wak Juneng ada nyonya menjual roti. Dia menjual roti Perancis, roti ban, roti manis, roti kaya dan roti mentega. Aku suka membeli roti Perancis. Kemudian beratur di tempat Wak Juneng membeli sambal sotong. Masukkan di tengah-tengah roti Perancis yang garing itu. Wah, sedapnya. Sepotong roti Perancis 10 sen dan sambal sotong 20 sen. Sekali-sekali baru dapat beli bila Encik datang. Iaitu Encik adalah panggilan bagi Datuk. Datang memberi tambahan duit saku. Sebelah kedai Abu ada kedai elektrik dan tukang paip. Namanya Mamat Brothers. Pekedai ini orang Melaka. Dia menjual perkakas-perkakas elektrik dan paip. Juga membuat lain-lain servis elektrik dan paip. Jarang aku jumpa orang Melayu berniaga barang-barang elektrik dan membuat servis ini. Dari dulu sampai sekarang, yang aku nampak selalunya orang Melayu berniaga makanan dan pakaian. Bagusnya kalau ada orang-orang Melayu berniaga lain-lain bidang yang sudah tentu ramai pengguna Melayu. Contoh saja seperti jual handphone atau lain-lain. Mesti dapat sambutan. Begitulah cerita Gelang Serai yang sudah lenyap tapi masih terbayang dan teringat lagi. Terima kasih telah mendengar cerita aku. Jumpa lagi. Bye.